Sebenarnya penubuhan Pinning Free School bermula daripada satu cadangan untuk pembinaan sekolah di Prince of Wales Island oleh Reverend Stark Hutching, iaitu seorang padri penempatan di situ. Pinning Free School dibuka dengan rasminya pada 21 Oktober 1816 di sebuah rumah sewa yang disewa di Love. Pinning Free School berpindah kepada bangunan kepunyaannya sendiri pada tahun 1821 dan guru besar pertamanya ialah James Cox. Dengan tapak asalnya di Jalan Farquhar yang mana mula-mulanya menempatkan sekolah Hutching. Untuk pengetahuan semua, perkataan free yang bermaksud percuma pada perkataan Pinning Free School merujuk kepada kebebasan untuk semua bangsa untuk belajar di sekolah ini dan bukannya merujuk kepada pelajaran percuma. Ini bermaksud murid-murid yang bersekolah di sekolah ini masih lagi perlu membayar yuran-yuran yang dikenakan di sekolah ini. Pada tahun 1924, pembinaan bangunan baru Pinning Free School di tapak 30 ekar di Green Lane bermula dan ia siap pada 9 Januari 1925 sebelum Perang Dunia Kedua. Ketika bermulanya Peperangan Dunia Kedua dalam tahun 1989 sehinggalah 1945, sekolah ini telah menyaksikan juga zaman pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu, iaitu dari tahun 1941 sehinggalah tahun 1942. Pinning Free School juga telah digunakan sebagai ibu pejabat tentera pembebasan kebangsaan India yang juga dikenali sebagai Indian National Liberation Army. Mungkin ada di antara kita tertanya-tanya, apakah kaitannya tentera pembebasan kebangsaan India ini dengan pendudukan Jepun di Tanah Melayu serta Peperangan Dunia Kedua? Untuk pengetahuan semua, Jepun telah memainkan peranan penting dalam penubuhan Indian National Army, iaitu INA di Tanah Melayu, yang merupakan sayap ketenteraan Indian Independence League, iaitu IAL, yang memperjuangkan kemerdekaan India dari penjajahan British. Oleh yang demikian, Jepun mula memberikan tumpuan kepada segala bentuk gerakan kemerdekaan India bagi membebaskan India dari penguasaan British. Di sini suka ingin menerangkan lebih lanjut tentang apakah dan siapakah di sebalik Indian National Army ini. Kedatangan Subhash Chandra Bose sebagai komander INA telah mencipta satu sejarah baru dalam perjuangan INA. Subhash, yang terkenal dengan gelaran Netaji, telah memainkan peranan penting dalam penubuhan Provisional Government of Free India, iaitu Kerajaan Azad Hind pada 21 Oktober 1943. Penubuhan kerajaan ini membolehkan beliau melancarkan perang ke atas British pada 24 Oktober 1943. Tetapi malangnya hasrat beliau tidak kesampaian. Usaha ini berkecai dengan kekalahan Jepun pada 10 Ogos 1945. Dan seterusnya, kematian Subhash dalam satu naas kapal terbang pada 18 Ogos 1945. Apabila Malaysia mengisytihar
berdasarkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 yang telah dinobatkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Penang Free School perlu mematuhi Ordinan Pelajaran 1957 dan Polisi Pendidikan Negara. Penang Free School tidak lagi ditadbir oleh Governor tetapi oleh Board of Governors. Bangunan sekolah Penang Free School kekal menjadi milik kerajaan. Sebagai sebuah sekolah yang tertua di Malaysia, sudah pasti terdapat banyak kisah-kisah yang menyeramkan di sekolah ini. Fakta ini mungkin tidak mengejutkan kerana Penang Free School bukan sahaja sekolah yang paling tua di Malaysia, bahkan juga di Asia Tenggara. Bayangkan ia dibina pada tahun 1816. Sekarang pula tahun 2021. Ini bermakna sekolah ini sudah berusia lebih 200 tahun. Dengan lebih tepat lagi, berusia 205 tahun. Kisah-kisah hantu pasti akan muncul di sekolah sebegini yang telah lama bertapak. Tiada siapa yang tahu apakah sebab di sebalik kisah-kisah misteri ini. Kejadian seram ini hanya dapat dirasai oleh sesetengah penghuni Penang Free School. Mungkin disebabkan penghuni ini lemah semangat ataupun ter-overconfident. Ada kalanya pada malam-malam yang sukar dijangka, lampu berkedip-kedip tanpa sebab. Bunyi-bunyian pelik pada waktu malam adalah perkara biasa sehingga meremangkan bulu tengkuk. Ada juga yang mendakwa mendengar cerita seorang wanita lewat tengah malam. Ia dikatakan sebagai roh banduan yang diseksa semasa zaman pendudukan Jepun. Kita tahu bahawa di zaman pendudukan Jepun merupakan zaman yang penuh penyiksaan kepada penduduk-penduduk di Malaya. Nama lama bagi Malaysia. Terdapat juga pelajar yang pernah tinggal di asrama telah mendengar bunyi orang berjalan sambil mengheret rantai dekat koridor sebelah biliknya. Ada juga yang mendengar kuda berlari-lari dan orang berkawan di koridor belakang asrama di sekolah ini. Semasa menelusuri mencari fakta tentang keseraman sekolah Penang Free School, mata terpegun melihat sebuah gambar hantu yang dikirim oleh Aji dari Batu Pahat. Cuba lihat dengan teliti ya, di bahagian tengkuk seorang budak perempuan, dua tangan yang agak misteri. Misteri dari segi warna dan juga bentuknya. Menurut Aji, gambar tersebut telah diambil di Penang Free School bersama rakan-rakannya. Masa itu mereka mengikuti trip ke Penang disebabkan untuk melakukan tinjauan ke atas struktur bangunan Penang Free School yang kukuh sehingga kini. Memang lumrah bagi bangunan-bangunan lama
memang macam-macam benda dah bersarang kat situ. Apabila kita datang ke tempat-tempat yang sebegini, kenalah jaga sikit adab dan tingkah laku. Tidak pasti sama ada ia hanya disebabkan oleh struktur sekolah yang lama atau ada benda lain selain